Undang-undang POCA is Preventive of Crimes Act. Kita gunakan SOSMA, kita gunakan CPC, Kanun Keseksaan. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Apresiasi Petugas Pengurusan Banjir Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM di Kota Baru, Kelantan. Beliau diminta mengulas penglibatan rakyat negara ini dalam kumpulan IS di Syria dan yang terbaru 2 militan IS Malaysia yang dikesan terlibat dalam penyembelihan rakyat Syria. POTA katanya akan memperkasakan lagi undang-undang sedia ada seperti Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Akta Pencegahan Jenayah POCA Pindaan dan Pemerluasan 2013 walaupun SOSMA dan POCA bukan undang-undang khas untuk pencegahan keganasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti pengganas bersama kumpulan IS di Syria dan Iraq akan didakwa setelah pulang ke tanah air. Pendakwaan dilakukan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Setakat ini, 61 rakyat negara ini dikesan terlibat dalam kumpulan IS. Siasatan terhadap 2 individu berasal dari Durian Tunggal Melaka dan Gurun Kedah yang dikenal pasti terlibat dalam penyembelihan rakyat Syria masih berjalan. 2 rakyat Malaysia yang ada dalam gambar itu adalah kita dah kenal pasti. Satu daripada Melaka, satu daripada Gurun Kedah. Mereka ini telah pergi ke Syria sejak tahun lepas lagi. Kita dan rakyat Malaysia ini kita tak pasti dia terlibat atau tidak di dalam penyembelihan, tetapi apa yang kita dapat sahkan, kedua-dua rakyat Malaysia ini ada di dalam kumpulan yang melakukan tindakan kejam ini. Pihak polis masih menunggu notis arahan daripada mahkamah berhubung kebenaran kepada pihak pembangkang yang mahu mengadakan demonstrasi. Namun, amaran telah dikeluarkan sebarang perhimpunan berunsur hasutan adalah menyalahi undang-undang dan tindakan tegas terhadap penganjur boleh diambil. Orang ramai juga dinasihat tidak menyertainya. Pihak penganjur telah menghantar notis ke mahkamah dan ia sedang disemak semula. Ia bertujuan memohon kebenaran pihak mahkamah untuk mengadakan perhimpunan tersebut. Namun tindakan tetap diambil sekiranya penganjur atau peserta melanggar Akta Perhimpunan Aman 2012. Ditaktifkan di bawah kanun keseksaan. Dia kata 5 orang atau lebih berhimpun dengan satu tujuan. Ada 5-6 perkara situ. Memaksa kerajaan melakukan sesuatu yang tak terpaksa, untuk melakukan ugutan, untuk dalam perhimpunan ini boleh menghalang dan sebagainya. Ini satu kesalahan di bawah takrifan kanun keseksaan 141, 142, 143. Penganjur perlu bertanggungjawab ke atas perkara yang berlaku pada perhimpunan tersebut memandangkan polis telah memberi nasihat sewajarnya kepada mereka. Datuk Seri Nur Rashid menjelaskan kepada media selepas melancarkan Karnival Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS di Bukit Aman. 11 anggota polis yang ditahan SPRM kerana didakwa terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol dan diesel di sempadan Malaysia-Thailand Selasa lalu digantung tugas bagi membolehkan siasatan terhadap mereka dijalankan. Dalam pada itu, dasar baharu berhubung tempoh penempatan pegawai dan anggota di sempadan akan dirangka dalam tempoh terdekat. Kita perlu adres, kita perlu tangani masalah ini. Kita pastikan sistem kita dapat mengatasi godaan yang terdapat di bahagian sempadan ini. So, atas dasar itu kita akan memikirkan atau merangkakan satu dasar baru, mungkin menghadkan tempoh bertugas di kawasan-kawasan yang sensitif ini. Datuk Seri Noor turut memberitahu anggota polis yang ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini akan digantung tugas buat sementara waktu bagi membolehkan proses siasatan terhadap mereka dijalankan. Pada 3 Mac lalu, 11 anggota polis ditahan SPRM kerana didakwa terlibat dalam kegiatan penyeludupan minyak petrol dan diesel di sempadan Malaysia, Thailand. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK tidak menolak kemungkinan
Anggota penguatkuasa yang menerima sogokan menjadi faktor ketirisan kes penyelewengan minyak di sempadan negara. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan tegas. We cannot tolerate all this nonsense. Sebab itu kita nak, kalau ada benda ni, aduan ini diperolehi, kita akan terus ambil tindakan. Supaya tak timbul lagi soal sogokan, soal sama-sama bersebahat. Dan ini yang melemahkan kita. Risikan-risikan yang kita buat pun tak cukup. Yang pentingnya maklumat daripada orang ramai, daripada kawasan-kawasan yang disyaki berlaku penyelewengan tersebut. Menurutnya, ops titik bagi membantras penyeludupan minyak akan diaktifkan semula jika ada keperluan. Beliau bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani Ikrar Integriti Korporat Angkasa dan subsidiari dengan SPRM di Putrajaya. Paras air empangan utama negeri-negeri di Semenanjung masih pada tahap memuaskan kecuali 3 empangan yang mencatatkan bacaan rendah. Empangan tersebut adalah empangan Kemencih di Negeri Sembilan, empangan Triang Pahang dan empangan Lebam di Johor. Pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN akan terus memantau perkembangannya. Dalam pada itu, syarikat bekalan air di seluruh negara disaran mengambil langkah proaktif bagi menyelesaikan masalah tekanan air rendah khususnya di kawasan pedalaman terutama yang berisiko menghadapi krisis bekalan air. Jadi ini di bawah operator air masing-masing. Kan kalau di Kedah Sada, kalau di negeri lain adalah nama syarikat-syarikat air itu, dia kena ambil proaktif lah. Dia kena ambil langkah-langkah yang proaktif untuk menyelesaikan masalah tekanan air rendah ni. Sama ada macam tadi, macam dalam perbincangan kami tadi, contohlah. Sumber air daripada tangki A dah tak kuat, pipe itu dah tak ada air, jadi dia bypass, dia ambil daripada sumber air dari tangki B masuk dalam pipe A, contohlah. Mana dia kena ada kreatif, dia kena ada inovatif dan dari segi pengurusan lah. Lepas tu dia juga kena ada langkah-langkah yang ataupun task force yang hands on. Beliau bercakap kepada media selepas melawat loji pembersihan air di Kuala Nerang, Kedah. Sementara itu, paras air di 7 empangan di seluruh Selangor terkawal dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat negeri itu. Paras air di empangan Tasik Subang mencatatkan jumlah takungan tertinggi iaitu 97.51%, diikuti Semenyih 94.70%. Sementara 5 empangan, Sungai Langat, Batu, Klang Gate, Sungai Selangor dan Sungai Tinggi juga dilaporkan normal. Malah paras masa ini menunjukkan bacaan lebih tinggi berbanding tempoh masa yang sama pada tahun lepas. Paras air empangan di Terengganu juga dijangka mampu bertahan beberapa bulan susulan keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka melanda negara sehingga Mei ini. Pengarah Jabatan Bekalan Air Terengganu, Datuk Zulkifli Mohamad berkata, dijangka tidak akan berlaku gangguan bekalan air akibat musim panas itu dan penduduk tidak perlu bimbang. Sebanyak 87,470 ketua isi rumah di Kelantan yang terjejas banjir Disember lepas disahkan layak menerima wang ihsan berjumlah RM500 setiap keluarga daripada Kerajaan Pusat. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Mazlan, bantuan itu bagi meringankan beban yang ditanggung mereka yang ditimpa musibah itu. Kerajaan Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan peruntukan kepada MKN bagi menyelesaikan segera penyerahan wang ihsan banjir itu. Beliau merasmikan majlis penyampaian wang ihsan bencana banjir daerah Tumpat. Operasi drone atau alat kawalan tanpa pemandu UAV dalam lingkungan kawasan 5 km dari lapangan terbang adalah menyalahi Akta Penerbangan Awam 1969. Individu yang bersalah boleh dikenakan saman RM50,000 atau dipenjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Foto kemunculan sebuah drone jenis DJI Phantom 2 yang diterbangkan berdekatan KLIA mencetuskan kebimbangan orang ramai. Tindakan itu dikhawatiri boleh menyebabkan kemalangan. Untuk operasi UAV, termasuk juga drone, kita ada keluarkan satu circular
Aeronautical Information Circular 42008 yang menyatakan bahawa drone ini tidak boleh, UAV atau drone tidak boleh diterbangkan di kawasan larangan, iaitu di airport. Beliau ditemui pemberita di Putrajaya. Seorang kerani syarikat penerbangan dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun oleh Mahkamah Magistrate Selayang selepas mengaku bersalah terhadap 10 pertuduhan menipu seorang eksekutif pemasaran berhubung pembelian tiket kapal terbang. Magistrate Nurul Izzah Hassan Basri memerintahkan hukuman berjalan serentak bagi kesemua pertuduhan berkenaan. Mengikut pertuduhan, Syahrul Syamimi Mat Sharif 25 tahun didakwa menipu Faridah Zakaria 26 tahun dengan memperdayakannya untuk pembelian tiket penerbangan ke Incheon, Korea Selatan, Bandung dan Kota Kinabalu, sedangkan tiket itu tidak sah. Mangsa melakukan 10 transaksi dengan jumlah wang RM25,000 ke dalam akaun tertuduh. Kesalahan dilakukan di 3 lokasi berbeza sekitar Batu Caves 8 Mei hingga 25 Jun 2014. Penawaran dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kementerian Kesihatan memperoleh kompaun berjumlah RM73,000 daripada 292 perokok yang didapati merokok di kawasan rehat dan rawat RNR. Kompaun itu hasil operasi besar-besaran di 112 RNR seluruh negara pada 24 dan 25 Februari lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata, operasi itu susulan pewartaan RNR sebagai kawasan larangan merokok sejak 3 bulan lalu bagi melindungi orang awam daripada bahaya asap rokok. Dalam operasi berkenaan, perokok dikenakan kompaun minimum RM250 seorang, manakala 16 amaran diberikan kepada pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok di premis masing-masing. Kita dah zonkan kawasan yang boleh merokok dan kawasan yang tak boleh merokok. Dan biasanya kita tak jauh. Siapa yang nak merokok, dia pergi jauh sikit. Ada tempat, ada kotak ni, kotak kuning tu, situ dia boleh merokok. Lain tak boleh, ya. Termasuk kawasan Datuk Seri Dr. Hilmi memberitahu media selepas merasmikan kawasan RNR sebagai kawasan larangan merokok peringkat kebangsaan di kawasan RNR Temerloh arah barat. Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu bakal menubuhkan sekolah dalam hospital SDH dalam masa terdekat. HSNZ menjadi hospital ke-14 dilengkapi SDH bagi menyediakan fasiliti pembelajaran kepada pesakit kanak-kanak dan remaja yang menjalani rawatan di hospital. Menurut isteri Timbalan Perdana Menteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman, berangkap penaung hati nurani, 13 SDH sedia ada menunjukkan prestasi positif, terutama pelajar yang mengambil peperiksaan utama di hospital. Seramai 50,000 pesakit mendapat manfaat daripada penubuhan SDH sejak 2011. Meneliti pelaksanaan dan kejayaan sekolah dalam hospital di Perancis. Pemberangan penguji di tengah pelantara Tuanku Jaafar Seremban. So far from 2011 lebih 50,000 50. But they are not like, they come in, they go. They are some of the yang tinggal lama di hospital memanglah benefit lah because dia duduk lama. Jadi memang we sarankan pesakit yang lama di hospital kan supaya dia dapat pelajaran yang ketinggalan. Tapi banyak juga pesakit yang di chronic cases, dia masuk sekejap buat rawatan, lepas tu dia keluar balik ke rumah tapi dia tak pergi sekolah. Jadi bila dia datang balik ke hospital, dia dapat kemudahan itulah pembelajaran. Pasal apa dia tak boleh seminggu, 2 minggu bila balik rumah dia masih lagi tak sihat, dia akan susulan datang balik ke hospital. Lepas tu masa dia di hospital tu dia akan dapat sepenuhnya lah pembelajaran di hospital. Puan Sri Noraini bercakap dalam sidang media selepas lawatan kerja di SDH Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban. Seramai 9 hingga 11 orang guru akan ditempatkan di setiap SDH di seluruh negara bagi memberi pembelajaran yang kondusif kepada semua pesakit sekolah rendah dan menengah. Pada majlis ini, Puan Sri Noraini turut menerima cek sebanyak RM100,000 dari DRB Highcom kepada Yayasan Nurul Yakin bagi menambah dana SDH. Beliau turut meluangkan masa kira-kira setengah jam melawat pesakit SDH di HTJ.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima 57,247 permohonan pendaftaran pemilih baru dan 11,551 permohonan pertukaran alamat pusat mengundi sepanjang tempoh pendaftaran pemilih suku keempat 2014. Setiausaha SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berkata rang daftar pemilih tambahan DPT akan dipamer selama 14 hari mulai 10 hingga 23 Mac ini di 935 tempat pameran seluruh negara. Sepanjang tempoh pameran berlangsung, pemohon yang memohon untuk mendaftar sebagai pemilih baharu atau menukar alamat pusat mengundi pada bulan Oktober, November dan Disember 2014 dinasihatkan menyemak DPT suku tahun keempat 2014. Beliau berkata jika pemohon baharu mendapati nama mereka tidak tersenarai, mereka boleh membuat tuntutan menggunakan borang B dan menyerahkan kepada pendaftar pada waktu pejabat dalam tempoh pameran DPT itu. Pemilih berdaftar yang ingin membuat bantahan ke atas kemasukan nama mana-mana individu di sesuatu bahagian pilihan raya boleh berbuat demikian dengan mengisi borang C. SPR juga mempamerkan nama-nama pemilih yang akan dikeluarkan daripada daftar pemilih sepanjang tempoh pameran DPT itu. Di Johor, 219 syarikat dan peniaga dikenakan kompaun berjumlah 3.28 juta ringgit kerana gagal mendaftarkan perniagaan mereka selepas tamat tempoh pendaftaran cukai barang dan perkhidmatan GST pada 28 Februari lalu. Ia hasil operasi Jabatan Kastam Johor di setiap daerah sejak 1 Mac lalu. Operasi bagi mengesan dan mendaftarkan syarikat-syarikat ini secara paksa bermula Ahad lalu dan berakhir 15 Mac ini. Yang telah berdaftar pun, yang tadi itu kan, yang telah daftar sebanyak 4,000 tu kalau operasi GST yang telah pun dijalankan di seluruh negara termasuk negeri Johor bermula pada 1 Mac 2015. Jadi operasi GST ini kita buat di seluruh negeri Johor lah, ya, termasuk juga daerah Keluang, Muar, Batu Pahat, ya, dan juga Johor Bahru sendirilah. Operasinya tengah berjalan sekarang ni, ya. Kita buat siang dan malam lah, ya. Kalau siang ni peniaga-peniaga yang berniaga waktu siang lah, yang malam ni yang berniaga waktu malam, ya. Tegasnya operasi itu perlu diteruskan kerana mengikut maklumat terdapat 4,741 syarikat atau peniaga belum berdaftar GST. Daripada jumlah itu 2,724 syarikat terletak di Johor Bahru, 548 di Batu Pahat, 1,118 di Muar dan 351 di Keluang. Seramai 90 pegawai terlibat melakukan operasi itu di seluruh Johor. Di Perlis pula, 106 syarikat dikesan belum mendaftar GST. 77 premis yang tersenarai telah diberi peringatan. 19 daripada 77 syarikat tersebut katanya akur dan mendaftar, manakala 3 lagi diarahkan melakukan perkara sama sebelum hujung minggu ini. Menurutnya, pihak kastam akan terus berusaha mengesan baki syarikat yang telah disenaraikan untuk mendapat penjelasan sebenar. Malah pihaknya juga tidak teragak-agak mengambil tindakan sekiranya syarikat terbabit masih gagal memberikan kerjasama. Kita akan terus mengesan mereka ini sehingga kita dapat jawapan bagaimana syarikat ini wujud dalam SSM tapi kita gagal mengesannya. Jadi kita takkan berputus asa sebab ini satu perkara yang amat penting kepada negara kita dan supaya semua mereka ini dapat bekerjasama dengan pihak kerajaan sebab GST ini penting untuk pembangunan negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat kita. Sehingga kini sebanyak 1,406 syarikat di Perlis berdaftar di bawah sistem GST. Sehingga kini Kementerian Kewangan telah mengadakan 620 sesi taklimat berkaitan pelaksanaan GST. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai medium penerangan kepada rakyat, khususnya untuk memahami mekanisme asas cukai dan bagaimana ia berfungsi serta implikasinya. Siri taklimat yang diadakan di seluruh negara itu bukan sahaja untuk membolehkan orang ramai memahami GST, tetapi juga memberi kefahaman kepada pemimpin di peringkat akar umbi sebelum ia dilaksana April ini.
Jadi masing-masing marilah kita memainkan peranan. Kita sebagai individu dan kita sebagai warga negara, kita sebagai ketua keluarga dan sebagainya, kita hendaklah melihat GST sebagai satu perkara yang baik, satu amalan cukai yang paling baik, dan kita harus memberi sokongan dan terus sokong demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat jelata. Beliau ditemui media sempena sesi penjelasan GST bersama Kementerian Kewangan di Kangar Perlis. Hadir bersama Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Romli Dai dan Pegawai Kewangan Negeri Muhammad Ismail. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam tweet terbaharunya sekali lagi mengingatkan orang ramai supaya berwaspada dengan jangkitan demam denggi. Tweet pertama Perdana Menteri mengenai ancaman demam denggi ialah pada 17 Februari menunjukkan beliau memandang serius mengenai ancaman demam denggi di Malaysia yang telah meragut 62 nyawa dalam masa 2 bulan ini. Datuk Seri Najib menasihatkan orang ramai supaya segera mendapatkan rawatan di klinik atau hospital sekiranya disyaki diserang demam denggi. Mesej sama dinyatakan menerusi status laman Facebooknya. Perdana Menteri menasihatkan orang ramai supaya memastikan rakan serta keluarga masing-masing mengetahui tanda dan gejala demam denggi. Dari Januari hingga Februari tahun ini sahaja, sebanyak 23,630 kes demam denggi direkodkan di seluruh negara berbanding 16,053 bagi tempoh yang sama tahun lepas. Penderitaan 30 tahun penduduk kampung Bukit Senjuang, Bandar Hilir, Melaka akibat kewujudan sebuah tapak pelupusan sampah haram di sebidang tanah persendirian akhirnya tamat. Pihak penguasa Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB menjalankan operasi membersihkan kawasan berkeluasan suku ekar tersebut. Operasi dibuat kerana tapak pelupusan sampah ini bukan sahaja mengeluarkan bau busuk yang mengganggu kehidupan penduduk kampung, malah ia dikesan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Berikutan itu juga kawasan ini disenaraikan antara kawasan hitam denggi di Melaka. Menurut Pegawai Khas Datuk Bandar MBMB, Muhammad Yusof Abu Hassan, tapak pelupusan sampah haram ini diusahakan oleh sebuah syarikat kontraktor sampah untuk mengelak dikenakan bayaran RM15 selori jika membuang sampah di kerubung oleh pihak Southern Waste Malaysia SWM. Ketika operasi dilakukan, seorang lelaki warga asing yang berstatus penduduk tetap ditugaskan untuk menjaga kawasan ini sejak ia mula beroperasi 30 tahun lalu. Juga melibatkan satu keadaan yang boleh timbulkan penyakit. Satunya timbul masalah bahayanya berhampiran dengan kawasan penduduk, kawasan perumahan, dan juga berhampiran dengan substation TMB ni. MBMB akan membuat pemantauan berterusan agar ia tidak lagi beroperasi pada masa hadapan. Tindakan MBMB itu nyata melegakan penduduk. Saya rasa gembira semenjak kalau pihak berkuasa nak bersihkan kawasan sini pasal banyak nyamuk yang paling banyak. Pasal sini kawasan denggi ni sebenarnya. Jadi macam ular-ular, binatang-binatang lah yang berbisa ni takut ada kat situ kan. Saiz pasaran modal Malaysia berkembang kepada RM2.76 trilion pada 2014 bersamaan 2.6 kali ganda saiz ekonomi negara. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC dalam laporan tahunannya berkata pasaran modal kekal berdaya tahan meskipun dalam persekitaran global yang tidak menentu dan terus menjadi sumber pembiayaan penting bagi ekonomi. Tahun lalu, RM91.9 bilion dikumpulkan melalui tawaran awam permulaan IPO dan sekuriti hutang swasta. Penjanaan modal melebihi RM90 bilion bagi 3 tahun berturut-turut menunjukkan keluasan kapasiti pasaran modal bagi memenuhi keperluan pembiayaan ekonomi sebenar negara. Malaysia juga berjaya mengukuhkan kepimpinan global dalam pasaran modal Islam dengan purata pertumbuhan tahunan 12% panjang 5 tahun lalu kepada RM1.59 trilion, iaitu 58% daripada keseluruhan pasaran modal. Pengurusan dana merupakan segmen pasaran paling pesat berkembang dengan aset bawah pengurusan sebanyak RM630 bilion. Pertumbuhan didorong pengembangan saluran pelaburan terurus dengan nilai aset bersih industri unit amanah meningkat kepada RM343 bilion. Untuk itu, SC yakin prestasi positif penjanaan modal akan berterusan tahun ini. We expect the IPO segment to have a figure, as I said, about 10 to 13 billion, which is higher than last year.
We expect the bond markets to continue to perform, very actively as a fundraising avenue. So fundraising growth, we expect to be very positive. Now, the other aspect of the growth, of course, is the overall performance in terms of market conditions. Melangkah ke hadapan, SC akan melaksanakan kajian semula terhadap peraturan pasaran utama berkenaan penjanaan modal dan kelulusan dana runcit. SC juga akan membangunkan satu rangka tindakan untuk meningkatkan cadangan nilai pengurusan dana dan kekayaan Islam Malaysia yang akan dikeluarkan menjelang penghujung tahun ini. Muslim World Beast, pameran dan persidangan antarabangsa yang menghimpunkan pemain halal dunia dijangka menarik lebih 35,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Memasuki edisi ke-6, acara yang berlangsung selama 4 hari bermula 27 Oktober 2015 akan disertai 1,000 pempamer dan 1,200 delegasi persidangan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Hamim Samuri berpendapat acara ini dapat meningkatkan perdagangan dan pelaburan produk halal di Malaysia. Justru beliau menggesa perniagaan tempatan dan agensi kerajaan menyokong serta menyertai acara peringkat antarabangsa itu. This year is a big challenge to us to boost and to increase the trade, and we fully support this event so that we can extract the special, I can call it as special market from window that is amongst the Muslim country plus non-Muslim, but more on the amongst the Muslim world business. Negara-negara Islam katanya berpotensi menjadi kuasa ekonomi utama dunia dengan jumlah penduduk seramai 1.7 bilion orang dengan gabungan nilai keluaran dalam negara kasar $2 trilion Amerika. Pemaju hartanah MK Land Holdings Berhad akan melancarkan 2 lagi projek perumahan baharu dengan nilai pembangunan kasar tergabung bernilai RM600 juta pada suku kedua tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Lau Shu Chuan, projek-projek ini adalah kondominium perkhidmatan di Damansara Damai dan Pangsapuri di Damansara Perdana. MK Land katanya akan memberi fokus untuk membangunkan projek-projek pembangunan di sekitar Lembah Kelang tahun ini. Damansara Perdana is still the main contributor because I mentioned I sell 1 unit of Rafflesia is 3 million. I have to sell 10 unit in Meru Perdana in Klepang Putra. Because if it's 300,000, I have to sell 10 unit. So in terms of contribution, the larger proportion is still in the Klang Valley. I think we're looking at this point in time, 70-80% will come from the Klang Valley itself. Beliau ditemui media pada majlis sambutan Tahun Baru Cina MK Land di Damansara, Selangor. Lau berkata syarikat itu juga merancang untuk membina lebih banyak projek perumahan mampu milik di Perak seperti di Meru Perdana, Klebang Putra dan Lembah Beriah. Penganjuran Pameran Perabot Antarabangsa Malaysia MIFF mampu meningkatkan sumbangan industri perabot kepada pertumbuhan ekspor negara. Ketika ini industri tersebut hanya menyumbang 1% kepada jumlah keseluruhan ekspor Malaysia. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lee Chi Leong berharap pemain industri memainkan peranan lebih aktif bagi meningkatkan lagi aktiviti ekspor industri tersebut. This is one way to promote our products, to sell for exports. For Matrade also is one of the agency under MITI that do promote Malaysian products overseas as well. Tahun lalu Malaysia mengeksport kayu dan produk kayu bernilai RM20.5 bilion, naik 5.1% berbanding 2013. Antara produk kayu ini yang dieksport ialah perabot yang menyumbang pendapatan ekspor RM8.01 bilion, peningkatan 8.8% berbanding tahun lalu. Datuk Lee ditemui media selepas menghadiri majlis penyampaian anugerah MIFF 2015. Menjelang pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2015 pada 17 hingga 21 Mac ini, persiapan rapi giat dilakukan penganjur. Ini termasuk latihan operasi menyelamat besar-besaran yang diadakan buat hari kedua di lapangan terbang antarabangsa Langkawi.
Latihan dikendalikan Malaysia Airport Langkawi melibatkan 580 kaki tangan pelbagai jabatan dan agensi. Antaranya Jabatan Penerbangan Awam, TUDM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Kementerian Kesihatan. Latihan bertujuan memastikan kaki tangan jabatan dan agensi terlibat menjalankan tugas mengikut prosedur pelan kecemasan yang betul. Pengurus Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, Jeffrey Ramli berkata, latihan ini akan memboleh petugas bertindak secara sistematik dan berkesan jika berlaku kemalangan atau perkara tidak diingini sewaktu lima berlangsung. Latihan ini akan melibatkan senario yang kita rancang, iaitu pada hari ini akan ada penerbangan daripada luar masuk ke Langkawi, dan apabila sebelum mendarat pesawat tersebut mengalami masalah enjin, dan ketika mendarat dia terbabas. Jadi penumpang dan kru yang berada dalam pesawat seramai 43 orang. Antara aset yang digunakan pesawat Boeing 737-800, 4 jentera bomber, helikopter TUDM dan 10 buah ambulans. Waris penumpang dan anak kapal pesawat MH370 boleh menghubungi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk mendapatkan khidmat kaunseling. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata pihaknya sudah mengarahkan semua kaunselor di kementerian untuk memberi apa sahaja khidmat kaunseling yang diperlukan. Kita memang terbuka, dan sebenar Karen memang ada some families dah call for counselling. Dia dah rasa tak sedap, they need help, dia nak bercakap dengan my counsellors, and these people, untuk makluman, dia rapat sangat dengan counsellor saya. Dia boleh call anytime, and saya pun minta my counsellors untuk layan. Because dia macam tak ada siapa dia dapat nak cakap, atau dia trust, trusted. Dia dah satu bonding dan satu kepercayaan, so dia boleh bercakap dengan counsellors. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Apresiasi Sukarelawan KPWKM Prihatin di Putrajaya. RTM dan stesen televisyen swasta tempatan akan menyiarkan beberapa rancangan khas termasuk dokumentari dan program bual bicara khas berkaitan misteri kehilangan dan misi pencarian pesawat MH370. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari. Datuk Jalani yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Perhubungan Komunikasi dan Media insiden MH370 berkata kesemua program tersebut akan disiarkan selama 3 hari bermula esok. Jadi antara rancangan yang kita akan persembahkan ataupun sajikan kepada masyarakat ialah berkaitan dengan pencarian. Ya. Sekarang ni kita dalam fasa pencarian terutamanya di Lautan Hindi. Jadi dengan adanya dokumentari bagaimana proses pencarian dilaksanakan sedikit sebanyak dapat memberi gambaran sebenar penglibatan pihak kerajaan dalam misi pencarian MH370 ni. Kerana kita percaya dalam masa hampir 8 bulan ni mungkin terdapat banyak spekulasi yang timbul. Ialah apabila lebih-lebih lagi pihak kerajaan Australia menyatakan bahawa dia akan menghentikan pencarian. Tapi di pihak kerajaan Malaysia kita committed. Kita akan meneruskan usaha pencarian ini. Tambahnya kerajaan tidak mengadakan sebarang acara rasmi untuk memperingati MH370. Namun ahli keluarga tidak dihalang untuk mengadakan majlis bagi memperingati ahli keluarga mereka yang terlibat dalam kehilangan pesawat itu. Beliau bercakap kepada media selepas melakukan lawatan ke Pusat Internet 1 Malaysia, PI1M Kampung Padalalang, Air Hangat, Langkawi. Hanya 3 hari lagi genap setahun kehilangan pesawat emas penerbangan MH370. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengulangi perasaan simpati negara itu kepada keluarga 239 penumpang dan anak kapal pesawat Boeing 777-200 yang turut hilang. Perasaan simpati itu disampaikan dalam ucapannya di Parlimen Australia di Canberra. Abbott memaklumkan di Parlimen kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 merupakan satu misteri besar. Bagi keluarga dan orang-orang yang dikasihi, ianya adalah mimpi ngeri menakutkan. Mesej Parlimen ini sebagai tanda simpati kepada keluarga mangsa dan Australia berjanji mengambil setiap langkah merungkai misteri kehilangan.
MH370 hilang dari skrin radar sebaik berlepas dari Kuala Lumpur ke Beijing awal 8 Mac tahun lalu. 6 warga Australia antara 227 penumpang yang hilang. Saudara, seterusnya kita ikuti pula ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Arif Adnan. Teruskan, Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan analisis angin bagi rantau Asia Tenggara. Secara amnya, angin bergerak dari arah timur laut dengan kelajuan kurang dari 20 km sejam di kawasan perairan. Sambungan itu, tiada amaran angin kencang dan laut bergelori dikeluarkan oleh Met Malaysia buat masa ini. Keadaan cuaca dijangkakan hujan 1-2 tempat di negeri Sarawak pada esok pagi, iaitu di bahagian Kapit dan juga Limbang. Pada sebelah petangnya, hujan menseribut petir dijangkakan di negeri Kedah, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Hujan menseribut petir turut dijangkakan di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala di negeri Sabah, iaitu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat. Pada sebelah malam esok, hujan 1-2 tempat dijangkakan di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Sebelum berakhir, kita ikuti tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saudara, Luqman akan teruskan Nasional 8 dengan perkembangan sukan dalam dan luar negara. Silakan, Luqman. Saya masukkan, saya mulakan dengan perkembangan skuash. Pemain skuash wanita nombor 1 dunia Datuk Nicole Ann David gagal meraih gelaran juara buat pertama kali di kejohanan terbuka Windy City 2015 awal pagi tadi. Nicole tumpas di tangan pemain nombor 2 dunia Ranim El-Welili di pentas final dalam pertarungan hampir sejam. Nicole tumpas kepada pemain Mesir Ranim El-Welili 16-14, 10-12, 7-11 dan 7-11 dalam pertarungan 57 minit di University Club of Chicago, Amerika Syarikat. Ini kali kedua bagi kedua-dua pemain bersaing di peringkat akhir selepas terbuka Cleveland Classic pada 3 Februari yang menjadi medan Nicole memenangi kejohanan pertama bagi 2015. Set pertama berlangsung dalam keadaan sengit mata demi mata sehinggalah Ranim mendahului 10-8 pada suatu ketika, tetapi Nicole berjaya menguasai permainan bagi mencatat kemenangan 16-14. Dalam set berikutnya, Ranim sekali lagi mendahului tetapi kali ini dia menang dengan 12-10. Pada set ketiga, pemain Mesir itu sentiasa mendahului dan menamatkannya dengan 11-7. Nicole berhempas pulas pada set keempat dan di satu peringkat mendahului permainan, namun Ranim berjaya mengedepikan saingan dengan 11-7 untuk meraih gelaran juara. Kejuaraan Cup Freak 2015 kembali lagi menyaksikan kali ini Pahang menjadi lokasi pertama perlumbaan. Bagi juara keseluruhan musim lalu GV Honda UZ Racing, ketiadaan penunggang handalan mereka Muhammad Zakwan Zaidi yang kini dinaikkan ke Moto2 bukan penghalang bagi mereka untuk mengekalkan kejuaraan. Pemilik pasukan Jarul Yuzi Ahmad Zaini berkata tiada tekanan untuk mereka mengekalkan tahta kejuaraan bagi edisi kali ini kerana pasukannya dibarisi oleh pelumba-pelumba yang baik. Antara yang paling menyerlah Muhammad Amirul Arif Musa. Dan pada tahun ini adalah tugas yang berat untuk kami untuk mengekalkan kejuaraan juara CP130 dan juga tim juara CP130.
Dan tanpanya Zakuan, kami mempunyai rider seperti Amirul, Sasi dan juga Rozaiman. Saya rasa kami tak ada apa-apa masalah. Dan dah pasti memori dengan Zakuan tahun lalu adalah satu sweet memori bagi kami satu pasukan. Tapi dalam masa yang sama, Zakuan juga menjadi pencetus kepada kami untuk lagi bersemangat pada tahun 2015 ni. Dan saya harap pada pelumba-pelumba saya pada tahun ini bekerja keras untuk kita sama-sama mengekalkan dan menuju objektif apa yang kita nak pada tahun 2015 ni. Bagi Muhammad Amirul sendiri, tugas berat yang digalasnya akan dilaksanakan sehabis baik, apalagi pasukannya mempunyai reputasi selaku juara bertahan. Saya nak kata yakin tu mungkin bolehlah tengoklah daripada usaha saya sendiri dan juga tim yang banyak bekerja keras untuk tahun ni. Saya harap alhamdulillah saya akan berjaya untuk dapatkan satu title gelaran juara untuk CP130. Musim baharu kejuaraan Cup Prik akan bermula 14 Mac depan di Temerloh Pahang sebelum berkunjung ke Batu Kawan Pulau Pinang. Perlumbaan yang membabitkan 10 pusingan berakhir di Taiping, Perak November nanti juga akan disiarkan secara langsung menerusi TV1. Menariknya kali ini, setiap pasukan dibenarkan untuk menurunkan 3 pelumba dalam satu-satu perlumbaan, namun kiraan mata hanya berdasarkan 2 pelumba terbaik. Majlis Perasmian Musim Baharu Kejuaraan Cup Prik 2015 berlangsung pada Khamis dihadiri pengerusi Persatuan Automobil Malaysia Tunku Muzaffar Tunku Mustafa dan pengurus Petronas Saiful Amri Abdullah. Sementara itu, bagi naib juara 3 tahun berturut-turut Norizman Ismail, kejuaraan kali ini dilihat peluang keemasan buatnya untuk meraih kejuaraan. Norizman masih bersama pasukan harian Metro Y-Tech Honda Racing untuk saingan musim ini. Tahun ni saya expectkan dapat nasib yang baik lah. Kalau sebelum ni saya dah cuba fight pada permulaan, nasib agak baik, dan tengah-tengah agak turun. Dan bila di akhir-akhir perlumbaan, nasib langsung tak mencapai saya, di mana saya mengalami kecederaan, masalah enjin. Jadi saya rasa tahun ni saya harapkan nasib. Dari segi pesaing, saya rasa tak boleh nak cakap sangat sebab banyak muka baru naik 130. Norizman, naib juara CP130 bagi tahun 2012, 2013 dan 2014, bagaimanapun berkata, misi itu bukan mudah memandangkan ramai pelumba muda beraksi bagi saingan kali ini. Menjelang Grand Prix Formula 1 F1 Malaysia hujung bulan ini, kontrak penganjuran perlumbaan berprestij dunia itu masih belum diketahui menyebabkan banyak pihak tertanya-tanya. Ketua Pegawai Eksekutif Sepang International Circuit SIC Datuk Razlan Razali mendedahkan pihaknya berusaha sedaya upaya untuk memenuhi tuntutan pengurusan Formula 1 FOM. Datuk Razlan menjelaskan antara perkara yang masih dalam perbincangan termasuklah memastikan kontrak menjaga kepentingan dipersetujui kedua-dua belah pihak. Tambah beliau, banyak pertimbangan yang perlu dilakukan SIC selaku wakil negara dalam perbincangan itu, termasuk mengambil kira keadaan ekonomi negara ketika ini. Progresnya tiap-tiap minggu ada benda yang mereka surprisekan untuk kita. Jadi kita dapat satu surprise minggu lepas yang kita akan kajikan balik. Jadi kita harap yang surprise ni stop lah, supaya kita boleh sign the agreement and make the announcement. Datuk Razlan turut menjelaskan jualan tiket F1 ketika ini agak perlahan, namun optimis akan kembali meningkat menjelang hari perlumbaan hujung bulan ini. Dalam pada itu, Litar Antarabangsa Sepang SIC kembali menjalin kerjasama dengan barangan sukan terkenal dunia. Rudy Project kembali menjadi pembekal rasmi buat sukan pemotoran itu selepas kali terakhir menjalin kerjasama pada 2002. So this is another new chapter. I mean, now it's 2015. So after more than 10 years, isn't it? So I believe now is a very good time. And after all, now Rudy Project is more advanced than 10 years ago. All right, we have more good models, better models, and more technically cool highway. Petang tadi berlangsung majlis menandatangani memorandum MOU antara SIC dan Rudy Project Malaysia. Selepas hampir 3 bulan kes ini berlanjutan, ia seakan menampakkan sinar buat Faris Daniel. Andai segalanya selesai dalam masa terdekat, Faris dijangka akan membuat penampilan sulung bersama The Fighters Sabtu ini yang akan berdepan Lions 12. Seperti pemain-pemain lain, Faris tidak mahu memanaskan bangku simpanan meskipun mengakui saingan untuk merebut kesebelasan utama cukup sengit.
Selain memburu keselebasan utama, Faris mahu bermain sebanyak mungkin dalam misi mencari slot ke Sukan C Singapura yang akan berlangsung Jun nanti. Memang dalam tim ni semua player bagus-bagus, saya kena tingkatkan usaha untuk fight tempat tu. Musim ni saya harapkan saya dapat banyak bermain lah untuk SEA Games apa semua nanti kan. Isu melibatkan bekas pemain Harimau Muda A, Muhammad Faris Daniel Mat Nasir masih belum selesai sepenuhnya meskipun Badan Induk Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan pemain itu sah milik Felda United. Hakikatnya Faris masih belum boleh beraksi untuk pasukan Felda United. Setiausaha Agung Kelab Bola Sepak Felda United Zulkarnain Muhammad menjelaskan pemain berusia 22 tahun itu masih belum dilepaskan sepenuhnya oleh Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA. Hanya kita tunggu SPN saja dalam masa sehari dua ni. Kita berharap game hari Sabtu ni lawan Lion 12. InsyaAllah Faris akan dapat beraksi lah. Dan sekali lagi saya minta jasa baik KAFA untuk percepatkanlah SPN tu. Sehingga jam 5 petang tadi, KAFA masih belum menyerahkan sijil perpindahan negeri Muhammad Faris Daniel kepada The Fighters. Felda United dan Kelantan telah pun mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan kes melibatkan Faris Daniel tanpa campur tangan daripada FAM. Timbalan Presiden FAM Datuk Afandi Hamzah semalam mengumumkan isu melibatkan status perpindahan bekas pemain Harimau Muda A Muhammad Faris Daniel Mat Nasir selesai dan sah milik Felda United. Sementara itu, Sabah bakal diperkuatkan dengan kehadiran semula bekas pemain pertahanan Hull City, Abdullaye Faye yang baru pulih dari kecederaan. Sabah Hawks akan berdepan KL SPFC esok di laman sendiri. Pemain berusia 37 tahun yang terlepas aksi ketika skuad Badak tewas 0-3 kepada PDRM di Stadium Shah Alam Jumaat lalu dikatakan kembali cergas dan akan memulakan perlawanan sebagai kesebelasan utama. Pengarah teknikal Mike Mulvey berkata kehadiran semula Faid melengkapkan senarai barisan pertahanan Sabah. Faid kembali cergas selepas mengalami sedikit kecederaan ketika aksi menentang UiTM FC di Shah Alam 2 minggu lalu. Bercakap kepada media ketika ditemui dalam sesi latihan di Kompleks Sukan Likas, beliau berkata para pemain juga sangat bersemangat untuk memburu kemenangan, lebih-lebih lagi bermain di tempat sendiri. No, we always attack. Always attack. We look to play. We look to try and keep possession, but we look to attack. We have good attacking players and we want to take advantage of that. Penjaring terbanyak Sabah setakat ini, Hel Haji Diouf, sekali lagi akan bertindak sebagai penyerang bersama dengan Emon Zaid yang masih memburu gol sulungnya. Sementara itu, bagi pengurus pasukan, Datuk T. Sigo, setiap pemain telah diminta untuk mengatasi kelemahan yang berlaku dalam 2 kekalahan sebelum ini. Kita telah pun beri arahan kepada semua pemain. Konsentrasi dan bersiap sedia menghadapi pelawat dan tidak sekali-kali mengambil ringan. Beliau turut menghargai sokongan padut penyokong Sabah dalam perlawanan di tempat sendiri sebelum ini dan berharap sokongan sama akan diberikan dalam perlawanan Jumaat ini. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini. Best 5-10 diteruskan bersama Redwin Robin. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.